Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihah. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-salata 'imadin wa ja'alaha mawadan lis-salikin wa ja'ala qurrata 'ainin fil musallin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ارزقنا فهما وعلما وحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم لين وفق نصري لساني قراءة القرآن والحديث الأزكى والأدعية والخطابة برحمتك يا أرحم الراحمين. وقال الله تعالى في كتابه العظيم: Adzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan itu bermanfaat benar. Alhamdulillah, pertama syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala rahmat dan taufik hidayah kepada kita meneruskan ibadah kita, ubudiyah kita, perhambaan kita kepada Allah. Sebentar lagi kita duduk di akhir Syaban, di minggu depan kita Allah puasa. Jadi kita nak balik Allah itu sempat Allah. Jadi bila sebelum Ramadan tak lagi lah kita itu antaranya solat tarawih. Inilah disebut solat tarawih yang tak ada bulan lagi, ini di bulan Ramadan. Dia selepas Isyak dan dia sebelum witir. Kalau dia tanya hukum, maka dia sebut hukum sunnatul mu'akkadun. Kalau kita tengok banyak daripada mazhab lain, banyak katakan sunat mu'akkad, sangat betul, setengah kata wajib. Kira laki-laki sama ada perempuan, bukan dibuat oleh Rasulullah SAW, dikekal, dibuat. Jadi Rasulullah SAW ajar dibuat solat tarawih. Lepas itu diikuti dengan para sahabat Nabi SAW, sehingga ada dikatakan 8 buku dan sebagainya. Jadi ada kalau kita tengok setengah-setengah dipanggil Facebook soal sunnah kata dia. Jangan melakukan di bulan Ramadan itu, apatah lagi berkaitan salat tarawih, perkara-perkara bid'ah, iaitu selang daripada 4 rakaat. Dengan adanya ataupun selang daripada 2 rakaat dengan adanya selawat sebagainya. Ini ada disebut, maka kita tidak setengah dipegang 20. Ada dibuat oleh para sahabat Nabi SAW. Maka tidak salah lah apa yang disebut oleh Nabi kita Muhammad SAW: Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin min ba'di, aduun 'alaiha bin nawajiz. Dia berpegang teguhlah kamu dengan pada sunnah, pada sunnah Nabi. Begitu juga perbuatan para sahabat khulafa'ir rasyidin, Abu-Bakrnya, Utsmannya, Umarnya, Sayyidina Ali, semua min ba'di aduun 'alaiha bin nawajiz. Itu pegang kamu bersungguh-sungguh dengan gigi geraham tu tengah disebut. Jadi tersebut sikit kaitan ni sebelum kita pergi pada tak kita ni.
Itu tak lagi lah kita apa yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada disebut man-shoma, ada disebut man-qama, maka di sana termasuk perkara yang disebut ihya kaitan Ramadan di dalam kitab solat tarawih. Antaranya kita mengikut yang panggil syibh, seumpama solat tarawih, antaranya solat malam, solat witir dan sebagainya. Dan banyak lagi solat dipanggil tatawwu', dipanggil sembahyang yang sunat, melakukan sembahyang ketaatan dan ketaatan. Jadi bila sebut sesuatu sembahyang, kita kena faham apa itu sembahyang dan cara dia, bilangan dia. Itu kena tahu. Kalau duha, kita tahu bilangan dia berapa, waktu dia, apa lagi selain waktu, cara pelaksanaan dia, panggil kaifiyah. Jadi tak logik kalau seorang tu mari kita sembahyang duha berjamaah. Kerana ada di sana sembahyang yang perlu pada berjamaah, dipanggil afdal. Antaranya solat tarawih, itu solat Aidil Fitri, Aidil Adha, itu perlu sembahyang berjamaah. Ataupun istisqa, itu sembahyang berjamaah. Begitu juga gerhana matahari khusuf, itu gerhana matahari, gerhana bulan semua. Ini lebih pada berjamaah. Dan di antaranya witir, disebut itu afdal di bulan Ramadan. Sebablah ada setengah yang surah yang dibuat lapang dia, jadi lepas lapang tu, jadi hilang. Tak katanya tak sampai lapang ni, pakai lagi belakang lah. Sebab macam kita lambat sikit nak lari tu, lapang lah. Adalah orang kata, ni kalau kita tengok dalam kitab-kitab la witrani, Nabi SAW bersabda kan, tidak ada witir dalam malam. Jadi ada orang setengah orang dia kata selepas seorang tu solat isyak, solat tarawih, lepas tu solat witir, lepas balik lagi tak ada sembahyang lah. Dipanggil penutup, witir penutup. Makruh, sebenarnya tak ada makruh, tak ada apa-apa. Dia disebut nisbah sunat Ramadan ialah sunat witir berjamaah. Kalau budak bulan Ramadan cukup. Ataupun nisbah di bulan, katanya kalau budak bulan, kalau bulan Ramadan, jika sebuah masjid bersepakat dengan imam, kata mari malam ni witir kita buat pukul 3 lah pula, boleh, tak ada masalah. Tetapi kalau ada seseorang kata buat lalu lah, maka kena ikut nisbah lalu tu. Jadi menafikan, kerana kita disebut sini ada sembahyang yang perlu berjamaah, antaranya witir. Hak sembahyang seorang banyak, rawatibnya, ba'diyah tu, masjid, tahajud, duha, istikharah, istisyraq, ibang isyraq, awabin, inna awab, orang yang nak balik kepada Allah, ataupun sunat wudu, taubat, hajat. Setengah tu dikatakan kita boleh buat seorang atau di waktu yang lebih afdal, di waktu malam. Itu. Dan banyak lagi nisbah solat-solat lain, dipanggil orang tahu Allah dan sebagainya. Solat tasbih mutlak, itu boleh kita sembahyang nisbah solat. Jadi kalau kita tengok nisbah dalam hadis Nabi SAW, memang Nabi sebut la witrani fil lailah. Maknanya orang dah witir, lepas solat isyak main tarawih, lepas tarawih dia main witir, balik tu nak bangun pula pukul sekian, tak perlu lagi witir pula. Tapi adakah dia boleh sembahyang pula? Dia boleh lah, pula sembahyang hajat, taubat, sembahyang dia. Sebab ada jenis orang masih ada lagi dia pegang gitu. Dia tak boleh dah.
witir ni tutup maknanya. Maknanya tak ada semayang lagi. Ada nisbah kata aku kalau tak pulang Ramadan, tak pulang Ramadan lepas syak tu nak semayang dulu boleh. Kalau tak pulang Ramadan, dia tahu dia ni biasa bangun sokmo, dia bangun sokmo. Memang dalam hadis Nabi SAW ada, Nabi suruh ij'alu akhir salatikum bil-lail witran. Jadikan akhir solat itu solat sunat witir ni kamu pada waktu malam dengan melakukan solat sunat witir. Maknanya jadikan akhir solat. Maknanya kalau faham ini semayang dulu. Lepas semayang siap dah kedah, maka tutup dengan witir. Ini dipanggil nisbah. Hadis Nabi ij'alu fi'l al-amr, perintah tadi ya tarikh galakkan. Maknanya kalau orang boleh bangun takut dah buat dah tak surat tunggu juga dan kali itu lepas kita itu rugilah. Jadi kalau kita tengok dalam kitab ni ataupun dalam hadis Nabi SAW, maknanya tak boleh. Ada jenis orang ditanya maknanya lepas kita ikhtir balik lah. Lepas tu saya lepas terawih tu saya balik dulu, nak tutup ikhtir. Tak kali balik bawa rumah, balik tak bangun-bangun, tengok sahur dah. Ini rugi. Terlebih di bulan Ramadan, syahrul ibadah, bulan yang perlu kita dipanggil bersungguh-sungguh, kerana bulan yang dikatakan bulan ibadah, bukan banyak yang disebut kelebihan-kelebihan di bulan Ramadan. Kerana kalau tengok dalam kitab salat tarawih, kalangan yang disebut salat tarawih, kalangan Abu Qutaidah Ar-Rasyidi Abdul Rahman Al-Qadani disebut salat tarawih adalah salah satu syiar bulan Ramadan. Kedudukannya sangat tinggi, darjat yang tinggi, kelebihan di sisi Tuhan sekalian alam. Jadi berlandaskan hadis Nabi SAW, man shoma Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara. Artinya siapa berusaha di bulan Ramadan dan beribadah di waktu malam, termasuk salat tarawih lah, waktu malam tu. Sebab tu dalam setengah hadis kata man qama di malam tu salat tu salat tarawih, jadi masuk tu. Dia kata semata-mata tak ada lain dah, kerana beriman cari ridha Allah maka diampun dosa-dosa yang sudah lalu, ini dosa-dosa yang lagi akan datang. Hari itu hari dia akan ampun. Ini di sini dipanggil maksud di sini dosa-dosa kecil, itu dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar tidak dapat tidak ditunda taubat. Ini disebut taubat nasuha, tidak lagi. Ini disebut dalam kitab Hasyiah Munitul Musali. Disebut nisbah dosa-dosa besar yang kait pada tubuh anggota kita. Ada yang kait dengan lidah, yang kait dengan lidah, nisbah mulut kita, janji sumpah, janji palsu. Ada yang berkait dengan kaki, ada yang berkait nisbah dosa tu seluruh tubuh kita, tak kira pun kepala ke, kaki ke, hati ke, semua kait. Itulah disebut dosa uquqil walidain, itu durhaka kepada kedua ibu bapa. Ini istimewa sikit. Ini bisa dia kait semua. Ada nisbah dosa besar tu dia kait kawasan ni je, nisbah kawasan ni dia termasuk dosa besar. Tapi dia kait kawasan. Tapi nisbah uquqil walidain, durhaka kedua bapa, dia kait pada semua tu. Itulah berkaitan kita ambil sedikit berkaitan solat tarawih ataupun disebut sebagainya. Inilah sebagai panggil sebut-sebut. Bila sebut-sebut kita dengar ini tanda orang soleh. Macam mana bila nak mari Ramadan, dia sebut-sebut, dia rindu kira hari dan sebagainya. Bila dah Ramadan pergi dia menangis dan sebagainya. Maka kita nak bertemu Ramadan yang baru ni, maka islah baiki diri kita. Apatah lagi kita baiki nisbah ilmu. Kita nak sampai pada suatu jalan, mesti ada wasilah
Ramadan ialah kita mengetahui ilmu-ilmu berkaitan Ramadan, besarnya, batalnya dan fadilah besar hari tadi. Itu berkaitan puasa. Qala ba'du rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi darin amin. Kita masih duduk pada tata dipanggil tertib berkaitan dengan yang disebut sesama kita, Muslim, dipanggil hak seorang Muslim. Bila kita bergelar Muslim, Muslim pekat bawah lagi, pekat bawah. Sebab itulah seorang Muslim, man salimah Muslim disebut Muslim, disebut Muslim. Banyak dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut sebab pekat bawah ni amal lagi dah lepas. Hak mengaku tu amal lah. Orang boleh kata aku siapa makong sekian-sekian, pekat sekian-sekian. Itu Muslim kita sebut tadi. Lepas Muslim dibagi mukmin, lagi mukmin pun sudah ada sikit. Sebab tu dia kata ramai orang Islam ini nak cari mukmin payah. Kalau kita duduk orang tak boleh, silap-silap kita kena dakwa sebagainya. Sedangkan dia lah yang melekehkan agama dan sebagainya, tak boleh. Tapi sesiapa yang belajar berkaitan suatu ilmu agama, dia boleh beza antara sesuatu tu hanya simpan je lah. Contoh ni kata pergudakan agama, ni orang ni suka pergudakan agama. Ini satu taktik, dipanggil taktik nak jauh seorang tu masyarakat dengan orang yang berilmu. Itu jadi orang nak dengar malah ambil ilmu orang ni, dia pergudakan agama. Jadi nak ambil dengan siapa? Ini berkaitan, jadi orang ambul tak mencari jauh. Inilah yang dikendaki oleh orang barat atau orang kafir. Walau karihal kafirun, hari-hari baca walau karihal musyrikun. Ini yang dikendakinya, caranya dia serang melalui fikiran, sehingga sesama Islam diletak orang ni berkuda agama. Waktu ayat Quran, Quran agama, guna diambil kuda agama, itu sebagainya. Ini salah. Jadi Muslim tak lepas kita. Nak lepas tu nak naik mukmin. Ini tata tertib dipanggil. Kalau nak jadi Muslim, seorang Muslim ni hak seorang Muslim tu dia kena tahu berkaitan Muslim begini. Bila sebut Muslim, lepas tu dia pergi ke mukmin, dia pergi kepada muttaqin, dia pergi kepada muhibbin, dia pergi kepada seterusnya, dia panggil asyikin, orang yang kita tengok dia semayang macam mana. Allah Ta'ala je. Bangunan runtuh apa ke, tidak kira lah, kerana dia betul-betul asyik kepada Allah Ta'ala. Maka perbuatan ni tak boleh nak buat. Buatlah sendiri. Kalau berlaku betul-betul, jangan lari. Kejuk, lipah, sekor ke, kicicok sebagainya, berhenti semayang. Orang dulu macam mana? Ini tak boleh buat. Mungkin ada juga orang boleh kata dulu, jangan kira dulu. Memang kita kena ambil contoh dulu. Sebab tu disuruh kita baca surah Nabi, para sahabat, perjalanan Nabi dalam kitab Sirah An-Nubala, macam mana perjalanan sahabat Nabi, lepas tu orang soleh, ulama, orang dekat dengan Allah. Itulah yang menjadi rujukan untuk kita. Sebab tu dalam ada setengah dikata dalam syair, kalaulah kita disuruh tasabbuh, kita disuruh tiru orang soleh dahulu. Walaupun kita tak nak sampai berkat amal ibadat dia tu, tapi siapa yang tiru, dia ikut, dia akan berjaya. Itu disebut. Itu makam, tempat itu Allah Ta'ala yang akan beri. Qala rahimahullah ta'ala wa bidai amin. Kita tengok disebut berkaitan dengan tata tertib itu. Disebut yang ke 13 disebut 13 habis itulah itu kita
kita ambil di sebuah dekat apa tu 16 16. Kalau kita ambil dekat 15. Kerana engkau berusaha untuk mendamaikan perselisihan antara kaum muslimin, di mana ada peluang untuk mendamaikan antara mereka, boleh situ. Jadi bila seorang muslim tadi dia kena mendamaikan. Ini benda-benda yang kecil dia boleh jadi gaduh. Sesuatu contohnya kita nak berdebat sesuatu ilmu, cabaran sikit je, sehingga boleh gaduh sikit. Ini aku ilmu. Ini kita tengok perdebatan apa ni berkaitan ru'yatullah, sama hak mana nikmat lagi, melihat ke nikmat, mengetahui nikmat, hak mana lebih lagi. Ada kata melihat lebih lagi, ada kata mengetahui lebih lagi ilmu tu. Jadi Hans Boni kata melihat nikmat lagi, dapat tengok depan dulu. Jadi sebuah Allah Ta'ala. Itu perbahasan cabang-cabang ataupun sebuah akidah. Perlu jaga, panggil dialog dan sebagainya. Tak perlu gaduh dan sebagainya. Jadi apa dia sebut? Afdal as-sadaqah, sabda Nabi SAW, islahu zatil mubin, zatil bayyin. Sedekah yang paling utama mendamaikan orang yang berselisih. Ini apatah lagi berkaitan dengan sesuatu adik-beradik. Ada masing-masing ada belaka jauh duduk sebagainya, atau ada gaduh sebagainya, maka adik-beradik orang lain cuba islah, bagi cuba mendamaikan. Ini penting. Ini tak dia tambah pula. Begitu juga dengan orang lain. Ini Nabi SAW menjaga kita. Firman Allah Ta'ala, fattaqullah wa aslihu dhata bainikum wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin. Itu bertakwalah kamu kepada Allah dan perbaikilah keadaan hubungan yang ada kamu, serta taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika betul kamu orang beriman. Kalau betul beriman, beginilah cara dia disebut. Ini dalam firman Allah Ta'ala lain, la khairu fi kathir min najwahum illa min amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan mereka kecuali bisikan orang yang menyuruh bersedekah. Satu, dan buat kebaikan atau mendamaikan antara manusia, terus supaya jadi baik balik. Itu dalam hadis lain semula dakhul jannah khatim, tidak masuk syurga orang yang memutus silaturahim. Dalam kitab disebut dalam Auza'i dibahas tiada langkah yang lebih dicintai oleh Allah, iaitu langkah, tiada langkah yang lebih Allah Ta'ala cintai. Apa dia? Langkah membaiki perselisihan. Ini berjalan untuk membaiki perselisihan tadi. Ini disebut bainan nas. Sabda Nabi SAW, laisa bikadzabin man aslaha baina itsnain faqala khair. Bukan pendusta namanya jika seorang cuba mendamaikan antara dua orang yang berlaku, lalu menyampaikan segala kata yang menolak, yang ini kata-kata itu sebenarnya bohong. Dia bukan dusta lah orang ni. Dia kawal ni kesalahan, baik kan. Ada biasa orang ibarat orang ni kau dulu maksud baik, bini pertama kesalahan, bini kedua pula kesalahan, bagi ni kesalahan yang tanya kau apa ya, kau sihat dah, kena baik lah. Dia sakit kepala, nak tanggung umur tu, tukar semua, balik rumah, bini pertama pula kata, ni tu kamu boleh sangat minum tu gini-gini, pergi rumah bini tua pula, tua kata tu muda kata tua. Akhirnya suami betul lah, kepala botak sikit hilang gitu je. Sebab apa? Sakit kepala, laki kena jatuh sebagainya, sebab ada kok sebuah orang kata tengah perbuatan lah, orang yang betul-betul kolesterol tinggi ke apa, darah tinggi sebagainya, jatuh sebagainya,
Ada juga yang disebabkan stres, kan ada sebut apa ni, Allah betul dia sebab kesihatan dia comel, kesihatan kolesterol sebagainya, amal kuatan syifa sebagainya, comel semua. Cuma di sebuah ayat tu ada sebut kesihatan dia stres, sikit sebabnya mungkin kurang rehat sebagainya sebab kuat Allah tu, itu moga Allah Taala akan jawab dia besar insya-Allah SWT pada tadi. Jadi kesan tadi, jadi gaduh ni sakit kepala sebenarnya. Bila bertemu tak tenang. Jadi tu ada orang ni kahwin 2-3, bukan orang kata poligami dah molek, bagus. Kalau molek dah. Ini tak dah berlaku hadis sebagainya, ini menjadi masalah. Bila kena belajar sakit lah. Ni gisi ni kena belajar. Balik rumah lagi tak tahu tepat mana. Ni bahaya. Ini sebut. Maka dari segi kadzab bukan artinya bukan pendusta. Kalau kita nak damai orang lah. Tapi hak nak tahu hak tutup ya rajin lah. Jangan kata ni kesalahan, ni nak bagi ni padahal tak pun nak bagi hak benda hak rajin. Biar sabar. Biar benda-benda tu dia sebuah rajin akan tadi. Dan hadis ini menunjukkan bahawa tukar mendamai antara manusia itu wajib, wajib, hukum wajib buat pahala, tinggal terselah, suka pula tadi. Kerana meninggalkan cakap bohong juga wajib, kerana meninggalkan cakap bohong juga wajib. Suatu hukum yang wajib tidak akan terlupa melainkan dengan hukum yang wajib, melainkan yang lain yang lebih utama atau yang penting. Bila mari je ke hak penting boleh, bukan maksudnya kita kata boleh semua, kan? Ada orang kata saya ni tak suka dusta-dusta, ada orang kata saya ni kalau buat mumpak ni kurang kawan, kan? Dia pergi dekat 2-3 orang tu cakap apa, ni cakap apa mumpak ni, mumpak saya tuan dia kurang lagi. Kita makan daging saudara kita, lagi dulu. Itu bukan cara dia. Dia tak tahu satu, ada mumpak dibolehkan, ada dusta yang dibolehkan. Ni tak boleh buka hak, tak boleh tunggu. Hak mumpak boleh, hak tadi lah. Seorang perempuan bila dizalim oleh suami dia mengadu ke qadi bahawa suami dia gini-gini, itu macam mumpak, tapi bukan. Begitu juga berkaitan dusta, ini sebut tadi. Dan bersabda Nabi SAW, kullu kadhib maktub illa an yakdhiba rajul fi harbi fa inna harb qid'atu an yakdhiba baina isnayn fa yuslihu bainahuma yukadhibu li amra'ati yurdiha. Atau kama artinya semua ucapan dusta itu ditulis sebagai dosa. Kecuali seorang yang berbohong untuk kepentingan berperang, dipanggil elok, strategi tadi. Sebab perang itu adalah tipu daya, kena main hebat budaya, atau berbohong untuk mendamaikan dua orang yang berperang, atau berbohong kepada isteri untuk mendamaikan keredaannya. Jadi jujur dengan isteri pun ada juga. Maknanya taklah kita tipu, tak bagi nafkah dan sebagainya, bukan maksud tu. Untuk mendapat dipanggil kebaikan. Kalau berlaku gini, bahaya, kesan besar. Cerita saya ni, bertemu dengan perempuan ni, hari-hari dia tengok saya pun, dia tengok juga begini, akhirnya berlaku. Isteri pun mula sangka, mula sangka ni, mula balas dan sebagainya. Jadi tujuan yang disebut boleh ni, ia helak dia. Ini kita tujuan cara nak mendamaikan seorang tadi melalui tipu, atau perang tadi nak mendamaikan. Dan keenam disebut hendaklah menuntut segala kecelakaan kaum muslimin. Manastara ala muslimin satara Allah Ta'ala di dunia wal akhirah. Siapa yang menuntut kecelakaan seorang muslim, nescaya Allah akan menuntut kecelakaan di dunia dan akhirat. La yara mu'minu min akhihi 'awratan fayasturuha alaihi illa dakhala jannah. Itu disebut tiada seorang mukmin bila melihat dari saudaranya satu kecelakaan,
lalu ditutup punya malaikat, dia akan masuk. Hak ni hak kita tengok ni. Hak ni masalah hak cerita. Hak cerita kalau saya cerita awak je. Hak ni maksudnya ni kita dulu. Baru ni saja sikit-sikit. Lepas tu yang cerita orang. Lepas tu okey janji. Itu percayalah nampak tu. Lepas tu hak ni pula tak boleh percaya juga. Dia cerita ke orang lain pula. Tapi jangan kau korang bersama kamu. Lepas hak tu pula last sekali ayat jangan cerita ke orang. Kayaknya saya puas sebagainya. Ini jadi aib. Jadi aib seorang Muslim itu dijaga. Kecuali yang melibatkan harta yang umum. Tidak boleh lah harta umum. Kita nak redha seorang tu rasuah. Jangan yang ada tak baik tu. Ada baik tu yang buka aib orang tu bukan masalah aib. Ini masalah dia curi ataupun guna salah kuasa sebagainya. Itu tak ada masalah. Ini yang melibatkan pribadi seorang tadi. Ini kena jaga. Apatah lagi seorang tu meninggal, dia jadi mayat, jenazah pun mesti jaga. Kalau kita tengok dalam kitab sebelum tadi macam mana kena jaga berkaitan seorang Muslim tu. Kalau tak ada orang ni, siapa yang mandi? Anak dia, adakah dia nak boleh? Dia tak boleh. Kalau orang ni boleh, mesti orang ni panjang. Kalau kita baca semua, tujuan apa? Kerana nak jaga hormat, nak menjaga kehormatan si mati. Ini disebut. Apatah lagi bila dia hidup, apatah lagi lebih lagi. Dan sabda Nabi SAW, Ya ma'asyara man amana bilisanihi wa lam yadkhul iman fi qalbihi la taghtabu an-nas wa la tattabi'u awratihim fa innahu man yattabi' awrata akhihi al-muslim yattabi'u Allah yattabi'illahu awratahu wa man yattabi'illahu awratahu yadhhahu walau kana fi jawfi baiti. Kalau Pak disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya wahai kelompok orang yang mengatakan iman dengan lidah, disebut iman lidah tu, sedangkan iman itu masih belum meresap dalam hati. Jadi lidah dipanggil waqaf al-lisan, ia berhenti tak lidah. Marilah kita bersabar, tidak sabar pun. Itu dia tu tak lidah dia. Marilah kita kita buat perkara yang baik. Itu tak lidah dia. Janganlah kita dengki, kerana dengki itu itu tak lidah, tapi tidak terumpah. Jadi begitu hal juga wahai kelompok yang ma'asyar yang mengatakan iman dengan lidah je, sedangkan iman itu masih resap, tak turun di hatinya. Janganlah kamu mencaci orang lain dan janganlah pula mengintip kebukaan-kebukaan mereka. Sebab barang siapa yang mengintip kebukaan saudaranya sama Muslim, nescaya Allah akan mengintip kebukaannya. Buka air itu. Dan barang siapa kebukaannya diintip oleh Allah, nescaya rasanya akan didedah oleh Allah sekalipun ia berada di tengah rumahnya. Bila Allah Ta'ala nak buka air seorang, sekejap saja nampak nak tutup tak boleh. Ini disebut. Jadi diriwayatkan seorang khalifah di zaman dahulu, pada suatu malam dia sedang berpukau helikopter, menceritalah. Lalu dia dengar suara seorang lelaki sedang bernyanyi di dalam rumah. Dia pun memecah rumah itu, masuklah. Dan dilihatnya di samping seorang lelaki tadi itu seorang perempuan, dan bersama perempuan itu ia ada Arab, bina Arab. Khalifah itu katalah, wahai musuh Allah, apakah kau berkira Allah Ta'ala menutupi kelakuanmu keji ni? Padahal kau sedang berupaya-upaya, sedang maksiat ni. Dan kita segera jawab, dan kau juga wahai Amir Mukminin jangan terburu nafsu.
Kayaknya aku telah bermaksiat kepada Allah hanya satu maksiat saja, tetapi engkau kini telah membuat 3 maksiat sekaligus dalam satu masa. Tuhan telah berfirman, jangan kamu mengintip, sedangkan perbuatanmu ini adalah mengintip hak orang lain. Tuhan berfirman lagi, bukankah kebaikan itu dengan kamu mendatangi rumah dari pintu belakangnya, belakang itu, dari pintu selapan itu. Tetapi kini kau telah memecah rumahku. Satu kesilapan. Tuhan berfirman, jangan sekali kamu memasuki rumah. Quran sebut dah tadi khulu buyutan wa buyutikun hatta tastanisu. Itu satu kesalahan tadi. Lepas tu pecah rumah lagi. Selain rumah kamu sendiri yang tanpa izin, tetapi kini kau telah masuk ke rumahku tanpa izin, tanpa bersalah. Berkata kepada kamu suatu yang baik untuk mempertahankan dirimu. Andai kata aku mengampun kamu, berkata lagi itu saya ada sedemi Allah, jika engkau ampuni perbuatanku ini, aku berjanji tidak akan kembali lagi perbuatan yang sama lagi sepanjang umur. Maka kalau kau mengampuni dan mengedarlah suatu. Jadi walaupun kalau kita boleh faham daripada kisah yang panjang sikit ni, walaupun kita nak buat kebaikan, dia mesti ada cara dia. Nak cegah maksiat pun ada cara dia. Bukan masuk kita biar tahu dah rumah tu ada laki puan, bukan mahram, bukan apa-apa tu, kita biarlah. Dia kata tahan dia biar, tak baca. Kalau kita tiba, kita cara orang dan kau maksiat, itu dah salah. Kita kena pergi buat jelas dah. Ni kita tak tahu jelas dah apa lagi. Pergi, itu menjadi masalah. Dan ini perbahasan panjang berkaitan ni. Itu dah di sini. Kita balik sebab Ramadan lah. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alhamdulillah bi ni'amika mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa yanbaghi li wajhika wa sultanik. Allahumma ya jamana hadhihi al-umma tubqana ba'dika. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.